Nak belajar cara-cara rawat orang kena rasuk. Yelah, setiap kali orang kena rasuk, mesti kita tengok perawat tu macam power gila. Dia tarik hantu tu, Bismillahirrahmanirrahim, ya minal ghaib, keluar. Maka keluarlah jin tersebut. Rosak rambut saya. Power kan? Kita pun nak jadi macam dorang. Dekat video ni, aku akan ajar korang cara-cara nak jadi power macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Macam biasa geng, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button dan share puaka kita. Pada hari ni aku nak share benda baik-baik sikit lah. Yelah, selama ni aku share benda jahat-jahat yang syirik-syirik je, yang orang cakap kalau aku buat ni memang neraka lah tempat aku. Tapi pada malam ni kita nak jadi orang baik sikit, di mana aku nak ajar cara-cara nak rawat orang kena histeria geng. Tambahan lagi, before this aku buat konten ajar-ajar pakai susuk, ajar buat nasi kangkang. Ramai sangat brother-brother, makcik-makcik bawang dekat luar sana triggered. Dia marah cakap, kenapa awak ajar buat benda-benda syirik kurafat macam ni? Kalau ada orang ikut macam mana? Tak rasa berdosa ke? Tak merosakkan bangsa Melayu kita ke? Dia sembang. Tak nak cakap lebih, Kang kena marah. Senang cakap, apa yang aku ajar tu hanyalah dasar sahaja. Tak semestinya kau buat apa yang aku cakap tu kau akan dapat. Sebab nak dapatkan benda syirik ni, kau ingat senang ke susah geng? Kau kena menuntut, kena pergi jumpa bomoh, macam-macam lah. Sebab kalau benda syirik macam tu senang dibuat, ramai yang buat bisnes geng. Nanti dekat tepi R&R Tapah tu penuh kedai-kedai bomoh buat nasi kangkang. Bila tanya belajar kat mana nasi kangkang ni, saya belajar dekat brother Ikmal Hanif, dia ajar dekat YouTube dia. Tapi hari ni aku nak ajar buat benda baik lah. Kita nak belajar cara-cara ruqyah orang. Tambahan pula, korang ni ada yang baru naik sekolah, ada yang baru masuk universiti. Jadinya bila tempat yang lama tak ada orang ni, jelah korang dah tinggal tempat tu dah 2 tahun geng. Macam-macam ada dekat sana, dan berkemungkinan besar nanti satu hari akan ada kes kerasukan. Dan bila aku ajar ni, at least kau dah ada ilmu di dada. At least nanti kalau member kau kena rasuk, kau dah tahu nak buat apa. Tapi before saya mulakan, korang boleh tolong follow tak social media saya dekat bawah. Dan kalau kau tengok dekat bahagian chat tu, ting, ada butang duit geng. Butang duit ni hanya available sewaktu premier dan juga live sahaja. Dan kalau korang tekan butang ni, korang boleh bagi saya super chat ataupun super sticker. Terima kasih banyak pada yang memberi. Semoga murah rezeki awak, panjang umur geng. Dan cerita share puaka kita pada hari ini bertajuk ruqyah. Ilmu rawat rasuk ataupun ruqyah ni meluas sangat geng. Ada bermacam-macam ayat yang dipakai. Dan untuk belajar ruqyah ni pula, bukan hanya boleh belajar dekat dasar sahaja. Kau kena mendalami, kena betul-betul selam dalam tu, baru kau dapat ilmu ni geng. Dan ruqyah ataupun ilmu halau hantu ni bukan ada dekat orang Islam je. Orang bukan Islam pun ada geng. Kristian, Buddha, Hindu, dorang ada cara-cara nak ruqyah kalau kena rasuk geng. Tapi tak adalah dorang pakai ayat Quran. Kan tiba paderi tu Bismillahirrahmanirrahim, yang kena rasuk tu terkejut. Elok kena mengawal, padri baca bismillah tu macam padri. Bagi agama lain adalah cara dorang untuk ruqyah. Macam contohnya, kalau kita tengok drama-drama Kristian lah, ada satu Mak Saleh ni, dia kena rasuk. So ada padri ni datang, dia bawa tanda salib semua. Dia pergi dekat rumah tu, Mike, where is the woman who kena rasuk? You tell me. Then laki tu cakap, on the bedroom. Padri tu pun berjalan masuk ke bilik tu sambil pegang tanda salib dan juga holy water. So dengan berbekalkan dua barang tu, dia tunjuk dekat kena rasuk tu, dia renjis holy water sambil baca kitab Bible geng. Itu pun dikira ruqyah juga. Tapi itu amalan agama mereka. Agama kita macam biasalah, kena amalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jin dengan syaitan ni, dia tahu geng kalau someone tu pandai ruqyah.
Daripada jauh lagi, contoh ni jin tengah lepak-lepak, tiba-tiba engkau ni memang power gila ruqyah, engkau hafal Al-Quran, kau tahu maksud, engkau berjalan je melewati jin tersebut, jin tu akan rasa macam, oh jomlah, member tu tahu ruqyah, jom balik, hari ni kita cancel rasuk, esok kita buat balik, tunggu dia tak ada. Sebab jin ni dapat detect keupayaan seseorang. Tapi kalau kau belajar ruqyah dekat YouTube macam sekarang, kau tengok telefon ni, kau belajar ilmu berkobar-kobar, tak sabar nak belajar ruqyah ni, nanti kalau awet aku kena rasuk, aku bolehlah pergi nak rawat-rawat. Kalau macam tu lah kau punya niat, memang tak dapat, geng. Kalau awet kau kena rasuk, dia nampak engkau datang, dia gelak dulu. Ini belajar kat YouTube kena rasuk ni, boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab jin dalam badan perempuan tu tahu yang engkau belajar tak habis. Sebab apa? Sebab untuk ruqyah ni memang iman kena penuh di dada, memang ilmu tu kena ada, geng. Kalau ilmu kau tak cukup, iman kau lemah, tiba-tiba member kau kena rasuk dekat sekolah, engkau pun berjalan megah-megah. Cikgu tentu dah panik, takut, oh ya Allah, kenapa kena rasuk ni? Engkau berjalan dalam kelas tu megah macam ni, cakap, cikgu, jangan risau, saya pandai ruqyah. Baru semalam saya tengok dekat YouTube. Cikgu ke tepi. Engkau dengan perasaan yakin tu, engkau pegang kepala yang kena rasuk tu, engkau baca, heh, ini Abang Ikmal dah ajar, Bismillahirrahmanirrahim, keluarlah jin daripada badan ini. Jin tu nanti, geng, dia gelakkan kau. Kau tengah pegang kepala dia macam, buat apa tu? Oi, pegang kepala saya ke? Tolong garukan sikit. Jin tu boleh gelak-gelakkan lagi, geng. Sebab apa? Sebab dia tahu yang apa engkau belajar tu tak betul. Iya, geng, ini cerita betul. Aku ada pengalaman waktu dululah dekat universiti, aku selalu ikut orang-orang pergi rawat ruqyah ni. Di mana ada seorang ni, member aku, dia baru belajar ruqyah. One day, ada kolej perempuan, asrama perempuan kena rasuk. Dia pun ajaklah aku pergi. Mal, jom kita pergi tolong budak perempuan kena rasuk tu. Sebabkan member ni dah belajar cara-cara nak ubat rasuk orang, dia semangat nak pergi. Yelah, kolej perempuan, asrama perempuan. Kau bayangkan, dua orang lelaki pada pukul 2 pagi pergi ke asrama perempuan. Bila kita pergi ke asrama tu, perempuan dekat tingkat atas semua jenguk kat bawah. Uish, ustaz mana yang datang tu? Wih, bergayanya. Tapi bila kau dah sampai dekat bilik di mana tersimpannya perempuan kena rasuk tadi, engkau baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim, jin tu boleh cakap, engkau nak lawan aku ya? Aku tahu engkau buat apa semalam. Malam semalam hujan, sejuk-sejuk, engkau tengok apa? Engkau buat apa? Aku tahu. Dia buka aib member, geng. Dan tu memang ramai perempuan dekat keliling tengah bantu. Jin tu buka aib kawan aku. Kawan aku tu terus malu keluar bilik, geng. Tak sempat habiskan ruqyah. Itu akan terjadi bila iman kita tak kuat, bila hati kita tak teguh, dan bila niat kita tak betul. Kita nak belajar ruqyah untuk show off, untuk buatkan orang pandang kita megah. Kita pergi bukan sebab nak tolong orang, tapi kita pergi sebab nak orang lain pandang kita, ho, abang ni datang, handsome, bergaya. Tak elok, geng. Nak jadi perawat yang hebat ni, ada pantang larang yang kena ikut. Contoh dia, kena solat awal waktu, tak boleh tinggal, geng. Mulut ni kena selalu berzikir, dan kena hafal ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat basic pun tak apa, tapi engkau kena hafal beserta maksud dan juga isi-isi dia, geng. Kalau kau setakat hafal Qul a'udzu birabbin nas, tapi kau tak tahu maksud dia, tak boleh juga. Engkau kena study daripada awal sampai habis ayat tersebut, barulah boleh dipakai untuk ruqyah orang, guys. Dan hati engkau juga kena baik, geng. Ini tidak engkau baru lepas gosip, weh, anak Milah tu, dia beranak anak 3, tapi suami dia tak tahu siapa. Lepas tu tiba-tiba orang call, ustaz, ada orang kena rasuk ni. Engkau pun terus pergi. Baru lepas bergosip ni. Memang tak boleh nak buang hantu tu, geng, kalau perangai korang macam hantu. Dan lagi satu, ramai orang salah anggap dia terlalu bergantung pada ayat Al-Quran untuk mengeluarkan jin, untuk merawat seseorang. Salah, geng. Ayat tak bagi kuasa pada kita, tapi yang bagi kuasa pada kita adalah Tuhan. So, benda first kali sebelum kau belajar ruqyah, engkau set dulu dalam otak engkau, ayat Al-Quran tak boleh dijadikan tangkal, tapi Tuhan yang jadikan benda tu jadi, geng. Ilmu ruqyah ni juga engkau kena belajar, geng. Kalau zaman dulu nak belajar ruqyah ni, engkau kena pergi bertapa 40 hari 40 malam dekat atas gunung. Tapi zaman sekarang dah senang. Di mana dekat mana-mana tempat lah mesti ada pusat rawatan Islam, macam Darul Shifa semua tu, kan. Engkau pergi je sana bagi salam, Assalamualaikum, saya nak belajar ruqyah, boleh? InsyaAllah kalau niat korang baik akan dapat, geng. Jadi macam mana nak ruqyah ni, bang? Tadi abang cakap nak ajar, tapi ni abang membebel tak berhenti-berhenti. Ya, nak ajar lah ni, kau sabarlah. Ini cara paling basic.
Tapi basic ni pun at least solat korang kena jagalah, kena cukup. Kalau nak suruh semayang pun mak kena pukul dengan slipper baru nak bangun, memang tak jadi geng. Benda first kali kena jaga solat. InsyaAllah benda ni mujarab. Dan solat pula kena solat awal waktu. Ini tidak geng. Engkau qadakkan sekali solat zuhur dengan asar 2 rakaat, itu okey lagi. Ini engkau qadakkan isyak dengan subuh, lain macam ajaran kau. Cara dia simple. Ini ada orang kena rasuk, macam gitu dia kena rasuk, engkau belakangkan dia biar dia nampak belakang dia dekat engkau. So cara dia, engkau ambil tangan kanan, nampak telapak tangan ni geng, engkau baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kau tiup. Dan time ni engkau jangan bertawakal dengan tangan. Engkau jangan fikir, tangan aku ada super power, aku tepuk mesti hantu tu keluar. Tak, time ni engkau kena tawakal kepada Tuhan. Kau fikir, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku tepuk ni jadi ya Allah. Aku nak tolong kawan aku ni. Lepas kau dah niat tu, kau terus tepuk. Pam. Dan bila kau tepuk tu geng, belakang badan dia dekat tengah-tengah tu kau tepuk Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kau niat, kau tepuk. Pam. Dan insya-Allah segala benda yang merasukimu akan pergi dengan izin Tuhan. Tapi ingat, make sure jaga iktilat. Kalau ada perempuan, biarlah perempuan yang buat. Ini tidak engkau nampak member kau Siti kena rasuk, engkau nya semangat. Abang Ikmal dah ajar cara nak rukyah hari tu. Sini engkau Siti, aku rukyahkan engkau. Risau geng, risau kadang-kadang. Aku risau yang kena rasuk tu rukyahkan kau balik. Dan benda ni boleh diamalkan ketika urgent sahaja. Kalau time tu dah ada ustaz, kau janganlah menyemak. Ini ustaz tu tengah usaha nak keluarkan jin, kau pun pergi. Ustaz, tapi ustaz, saya pandai dah saya belajar dekat YouTube, biar saya yang buat. Engkau jangan buat gila geng. Biar ustaz tu buat cerita dia, engkau pergi belakang, pergi minum air Milo. Jangan kacau kerja orang. So that's all for tonight guys. Thank you pada yang join cerita saya pada malam ni. Thank you pada yang sudi donate. Thank you kepada yang sudi like dan share video saya pada malam ni. Semoga murah rezeki, panjang umur semua, dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan biarkan hidup anda menjadi tanda tanya. Ciao geng.